Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi projek Cintakan Negara subjek Kenegaraan Malaysia, kumpulan kami telah memilih satu tajuk yang sangat menarik iaitu Cuti-Cuti Malaysia. Saya bersama rakan-rakan saya yang lain akan membawa anda semua ke beberapa tempat menarik yang menjadi tarikan pelancong di Malaysia. Dan kami juga akan membuktikan bagaimana cuti-cuti Malaysia ini dapat mempamerkan semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebelum itu, mari kami bawakan anda semua ke tempat-tempat yang menjadi pilihan kami untuk projek ini. Hai, nama saya Ku Yi Hui. Saya ingin mengkongsikan destinasi pelancong yang terdapat di negeri Melaka, Malaysia. Melaka merupakan sebuah negeri yang terletak di barat semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Johor di tenggara. Ibu negerinya ialah Bandaraya Melaka. Pada tahun 2008, Melaka telah diisytiharkan oleh UNESCO sebagai Bandar Warisan Dunia. Ia juga diisytiharkan sebagai Melaka Maju pada tahun 2010. Terdapat berbagai destinasi pelancong yang terdapat di Melaka. Sebagai contoh, Kubu Air Formosa. Ia dibinakan oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka. Orang Portugis menggunakan buruh paksa untuk membinakan kubu ini. Selain itu, terdapat juga Kubu Middelburg. Ia merupakan sebuah kubu pertahanan milik orang Belanda yang terletak hampir dengan Sungai Melaka. Kubu ini telah menjadi daya tarikan sejarah yang terkenal di Melaka. Ketiga ialah bangunan yang berwarna merah, iaitu Stadthaus. Ia merupakan sebuah binaan bersejarah terletak bersebelahan dengan gereja Kris. Bangunan ini dibinakan sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda. Akhir sekali ialah Jonker Street. Tempat ini sangat terkenal di Bandaraya Melaka. Ia merupakan syurga bagi pengkumpul barang-barang antik dan harganya amat murah. Terdapat juga berbagai makanan yang dijual di Jonker Street. Melalui cuti-cuti di Melaka, semangat cinta negara dalam kalangan rakyat Malaysia dapat ditingkatkan. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat melihat seni bina yang amat cantik dan kita juga dapat mengetahui sejarah penjajahan pada zaman dahulu. Jadi, semangat untuk mempertahankan negara dan rasa cinta akan negara dapat dibangkitkan. Sampai sini sahaja bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Negara yang seterusnya ialah negeri Terengganu. Antara destinasi yang menarik perhatian pelancong di negeri Terengganu ialah Muzium Negeri Terengganu. Muzium ini lebih dikenali sebagai Muzium Losong oleh penduduk tempatan dan merupakan antara muzium yang terbesar di Asia Tenggara. Mata betimang dondang maya. Anak udanglah udang ya. Silang inilah ketika musuhlah turunlah. Anak turunlah turun setana. Semangat cinta akan negara dapat dilihat apabila masyarakat melancong di muzium ini kerana terdapat banyak khazanah-khazanah lama. Masyarakat dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang asal-usul sesuatu khazanah, khususnya di negeri Terengganu seperti keris, baju persalinan diraja dan batu bersurat. Sebagai contoh, batu bersurat yang berusia 700 tahun telah ditemui di Kuala Berang. Batu bersurat ini menggunakan tulisan Jawi lama dan catatannya ialah mengenai hukum hakam berkaitan maksiat dan agama Islam merupakan agama rasmi. Penemuan khazanah-khazanah lama ini akan membantu mereka memahami sejarah dengan lebih mendalam dan ianya secara automatik akan meningkatkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Tempat yang kedua ialah Perkampungan Cina. Kawasan ini menempatkan kedai lama yang kini telah diubah suai menjadi kafe, restoran dan rumah tumpangan yang bercirikan moden. Ramai pelancong yang kagum melihat majoriti masyarakat Melayu yang tinggal di sana fasih berbahasa Melayu dalam logat negeri Terengganu.
Hal ini secara tidak langsung telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ianya merupakan satu kejayaan yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja digunakan oleh bangsa Melayu, malah digunakan juga oleh bangsa-bangsa lain. Oleh itu, perkara ini jelas dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat saudara semua, nama saya Cassandra Lee En Hui dan saya ingin berkongsi mengenai tempat menarik yang ada di Selangor. Yang pertama, Batu Cave. Batu Cave terletak di kawasan Gombak, Selangor. Ia adalah sebuah gua batu kapur semula jadi yang telah digunakan sebagai kuil Hindu bagi memuja dewa Hindu. Batu Cave mempunyai 273 anak tangga untuk sampai ke gua utama. Batu Cave menarik pelbagai penganut dan pelawat, terutamanya semasa Hari Thaipusam yang terdiri daripada kaum Hindu dan juga kaum lain bagi memeriahkan sambutan. Dengan ini, secara tidak langsung, hubungan antara bangsa dapat dieratkan, semangat perpaduan dan perasaan cinta akan negara dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat selaras dengan konsep wawasan 2020. Yang kedua, Zoo Negara. Zoo Negara terletak di kawasan Hulu Kelang, Ampang, Selangor. Zoo Negara mempunyai lebih daripada 476 spesies haiwan dan secara keseluruhannya mempunyai 5,137 haiwan. Zoo Negara terbahagi kepada 17 kawasan yang termasuk Taman Rama-Rama, Kompleks Beruang, Rumah Reptilia dan sebagainya. Pada masa ini, kita boleh menyumbang kepada negara dengan melibatkan diri dalam program Zoo Negara seperti Adopt Our Animal dan menjadi sukarelawan. Ia dapat membantu operasi Zoo Negara dengan menderma wang dan juga menyumbangkan tenaga fizikal. Ini secara tidak langsung dapat menanamkan semangat dan perasaan cinta akan negara dalam sanubari kita. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, selamat datang ke Dataran Merdeka. Dataran Merdeka adalah tempat-tempat yang bersejarah dan tanda masyhur di Kuala Lumpur kerana di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad adalah pertama sekali menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Federasi Malaya pada tengah malam 31 Ogos 1957 dan tempat ini bermula dari 1957. Setiap tahun akan mengadakan sambutan kemerdekaan di Dataran Merdeka. Pada tahun 1920 sehingga 1950, Sungai Lembing menjadi pengeluar biji timah utama Negeri Pahang Darul Makmur. Teknik perlombongan bawah tanah dengan membina terowong lebih sesuai kerana batuannya agak keras untuk membina lubang terowong. Pusat lombong biji timah ini mencapai kegemilangan sekitar tahun 1940-an dan 1950-an kerana ketika itu ia adalah lokasi lombong biji timah bawah tanah terbesar di dunia. Terowong bawah tanah atau lebih dikenali sebagai pangkang dikorek secara manual atau menggunakan bahan letupan. Sebelum kerja-kerja melombong biji timah dijalankan, ahli-ahli kaji bumi terlebih dahulu mengkaji kedudukan longgokan biji timah. Kajian dilakukan secara berterusan bagi memastikan aktiviti-aktiviti perlombongan akan terus beroperasi. Terowong terdalam adalah di Lombong Miah. Ia terletak 700 meter ke bawah dasar perut bumi manakala Lombong Taibeto pula mencecah 500 meter ke dasar bumi. Jarak di antara setiap tingkat adalah lebih kurang 30 meter dan panjang keseluruhan hampir 322 meter. Terowong bawah tanah di Sungai Lembing tidak selamat dilawati memandangkan keadaannya yang telah lama ditinggalkan dan ditinggalami air. Pencarian tanah runtuh juga dilakukan sering berlaku. Keseluruhan terowong sepanjang 8 km meliputi kawasan seluas 1,600 hektar itu dianggap luar biasa dan mengungkap pelbagai cerita termasuk ramai yang meninggal dunia ketika membina terowong dan mencari gali biji. Malangnya, lombong itu ditutup pada tahun 1986 kerana kos operasinya tinggi dan kejatuhan harga biji timah serta banyak perak.
Hai, nama saya Yavago Iching. Saya akan menerangkan tentang Tunku Pahlawan yang terdapat di Malaysia. Tunku Pahlawan ini berada di Sarawak dan mempunyai gambar-gambar pahlawan yang sanggup memperjuangkan demi negara. Hal ini kerana mereka cinta akan negara dan ingin melindungi negara daripada kuasa asing. Oleh itu, kita sebagai seorang rakyat Malaysia haruslah memupuk semangat cinta akan negara. Semangat cinta akan negara adalah salah satu sikap yang amat penting dalam diri setiap penghuni negara. Semangat ini perlu dicolak dalam diri masyarakat sejak kecil lagi supaya sikap patriotik ini akan terus bersemadi dalam diri masyarakat sehingga ke akhir hayat. Dengan memupuk semangat cinta akan negara, kita sebagai seorang rakyat mesti mempunyai sikap untuk melindungi negara demi kesejahteraan dan keamanan negara. Semasa kemerdekaan negara, cerita sejarah tentang pahlawan-pahlawan tersebut boleh diterangkan supaya cerita sejarah tersebut boleh diketahui oleh generasi muda dan mencolak sikap patriotisme dan kalangan pelajar demi melahirkan masyarakat yang sangat cinta akan negara. Itu sahaja untuk saya. Sekian, terima kasih. Mempesona.